Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahtamil lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada Ustaz Aman Huri yang saya hormati, yang bahagia Datuk Haji Jaafar selaku Nazim Masjid Jamiatus Salihah Kampung Selayang, Kampung Sungai Tua Baharu Selayang, para pegawai dan jawatankuasa masjid, muslimin muslimat, para jemaah peserta bagi kursus pengurusan jenazah kita pada pagi ini. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat, dalam keadaan hatinya dibuka untuk menerima segala ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua dah berniat kita iktikaf di dalam masjid ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa saja aktiviti kita dalam masjid ini, sama ada kita mendengar kursus pagi ini sehingga akhir ataupun tertidur di pertengahan jalan, maka dinilai sebagai pahala ibadah juga kan. Jadi kena niat dulu. Kalau kita tak niat iktikaf, maka yang dengar sampai habis dapat pahala, yang tidur di pertengahan jalan tak dapat apa-apa, tidur je lah kan. Jadi kita niat sama-sama, insya-Allah ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang saya kasih sekalian, tak perlu saya perkenalkan diri lagi. Tadi pengurusi pun dah cerita tentang diri saya sepanjang lebar. Kita punya kursus pada pagi ini akan terbahagi kepada dua slot, teori dan juga praktikal. Teori dan praktikal ini akan berjalan serentak. Makna kata akan ada juga berhenti, tapi tak lamalah. Kalau saya buat program sebelum ini, kalau dulu tahun 90-an, tahun 98 saya ikut program, ikut program khusus jenazah Datuk sebulan dekat Masjid Negara, 1 bulan. Daripada awal-awal meninggal sampai dalam yang lahat, betul-betul gali kubur, ngiring mengarah kiblat, tanam betul orang tu. Lepas tu ramai komplain, lama sangat sebulan buat apa kan? Orang uruskan mayat tak sampai sehari pun, kita nak kursus sampai sebulan. Macam kursus haji lah kan. Kursus haji tu 3 hari je, tapi kita kursus sampai berminggu-minggu kan. Setahun kursus kan. Kemudian pendekkan lagi jadi 2 minggu. Kursus teori, kursus praktikal. Pun ramai komplain, lama juga. Jadi kepada 2 hari, Sabtu dan Ahad, pagi petang, pun ramai yang datang hari Sabtu, hari Ahad tak datang. Itu biasa kan. Pendekkan lagi jadi sehari, pagi sampai petang. Pagi ramai, petang separuh kan. Jadi tak jadi juga. Kita rumuskan lagi sehinggalah dapatlah kursus pada seperti ini. Kita ambil masa 4 jam je tuan-tuan. Pukul 9 insya-Allah, sebelum pukul 1 kita habis. 10, 11, 12, 1 ya. Yang mana saya telah rumuskan, sebab hari ni semua orang nak segera, nak instant, tak nak benda yang lambat-lambat. Ya, kalau boleh highway tu kita nak, kalau boleh jalan pintas kan. Daripada Selayang ni tak payah masuk Gombak nak pergi balik Pantai Timur, direct terus kan. Maknanya kata ada highway yang straight ke kan. Maknanya benda semuanya kita nak bypass, bagi singkat-singkat. Begitu juga dalam urusan kursus. 4 jam inilah saya akan merangkumkan keseluruhan topik 1 bulan yang dulu dihadamkan. Bayangkan macam mana nak kompres kan. Itulah pentingnya subjek rumusan dulu. Dalam bahasa Melayu dulu kan, kita ada subjek rumusan. Panjang karangan tu dirumuskan, ambil poin penting ke. Itu dia. Jadi dalam bab teori kita akan terangkan 4 perkara. 4 perkara itulah berkaitan dengan bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak. Orang tengah nazak ni, apa yang perlu kita buat? Takkan nak menangis saja. Apa yang kita perlu lakukan? Ini kita perlu terangkan sebab ramai orang tak tahu. Kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, baru mati. Takkan terus angkat dia masuk kat masjid terus mandi kan. Jadi apakah yang prosedur dia sebelum urusan mandi kafan dilaksanakan?
Kemudian urusan dokumentasi berkaitan pengurusan jenazah. Kadang-kadang orang tak tahu, keluarga meninggal malam, dia tunggu masjid buka subuh esok, baru dia nak buat report. Dia ingat masjid yang kena uruskan. Benda begini kita akan terangkan supaya urusan jenazah dapat berjalan dengan lancar. Tak sangkut besok baru nak report polis, nak tunggu lagi 2-3 jam. Masa tu jalan dan lambat. Dan yang keempat, rukun pengurusan jenazah. Di sini kita akan terangkan pembahagian supaya orang faham bagaimana hukum wajib bagi mandi jenazah, bagaimana hukum wajib bagi kafan jenazah. Kadang-kadang orang keliru nak mandi jenazah, tak ada cendana. Tak sah ni. Kapal baru tak ada, macam mana nak mandi ni? Air berdara tak ada, susah ni. Padahal benda tu sunat wangi-wangian. Apa yang wajib? Nanti kita terangkan. Wajib, yang sunat dan juga yang adat. Yang adat ni bukan adat yang biasa kita tengok pantang larang ke, tidak. Adat ni ialah perkara yang biasa kita gunakan dalam memandikan jenazah. Dalam kafan begitu juga kita akan terangkan tentang perkara-perkara yang wajib, sunat dan juga yang adat. Ini 4 topik utama yang kita akan bincang secara teori. Dalam bab praktikal nanti tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita akan buat, mungkin kita berehat dalam sekitar 15 minit, kemudian kita sambung praktikal 4 rukun pengurusan jenazah itu sendiri. Iaitulah bermula dengan mandi, kafan, solat, ke bumi. Rukun jenazah tu 4 je. Lain daripada tu sunat. Kena faham situ. Bab mandi, rukun mandi ni. Okey, bab mandi ni kalau kita buat praktikal nanti, saya lebih suka kalau praktikal itu tidak melibatkan sebarang jenis air pun. Saya kalau kursus jenazah, saya sampaikan saya tak akan guna air untuk buat praktikal. Semuanya kat dalam masjid. Tak adalah kita nak pergi ke bilik mandi mayat, nak buka tempat tu, nak mandikan jenazah atas tu. Tidak. Sebab saya mengendalikan kursus jenazah ni dah 10 tahun. Sepanjang 10 tahun saya uruskan untuk kursus, kalau kita waktu praktikal mandi menggunakan air, dia akan jadi 2 musibah, tuan-tuan. 2 musibah ni besar. Memang akan berlaku. Apa dia? Musibah pertama, kalau kita praktikal guna air, tuan-tuan dan puan-puan banyak main air. Tu dia. Pasal apa banyak main air? Pasal yang jadi model nanti kawan-kawan juga. Tu pasal lah dia nak game dia, nak jirus air kat muka dia, nak geletek dia, nak usik sana sini. Akhirnya tak jadi kursus. Banyak main-main dia, gelak ketawa, objektif tak sampai. Itu berlaku. Bukan kata sekolah rendah saya ajar, ya, masjid, pejabat kerajaan, semua macam tu kan. Baru ni ada TLDM, seingat saya bulan lepas kot, dia kata, Ustaz, kami nak mandikan juga anggota kami. Saya kata nanti banyak main. Tak, anggota kami ni straight. Memang banyak main. Kesudahannya memang banyak main kan. Itu yang musibah. Saya kata, tengok apa berlaku kan. Pasal yang jadi tu kawan dia. Musibah kedua apa berlaku? Yang dimandikan tu demam panas. Itu biasa. Pasal apa demam panas? Bukan sebab badi mayat, tidak. Sebab kerana kesejukan yang melampau. Dimandikan lama sangat. Pasal apa dimandikan lama sangat? Pasal tuan-tuan banyak soal time tu. Ustaz, ni air apa Ustaz? Kenapa banyak ni air ni? Kenapa ni? Lagi banyak soal, lagi lama kawan tu kena mandi. Menggigil dia bila nak habis Ustaz kan. Sebab itulah kita tak payah guna air kan? Tak payah guna air, sekadar simulasi je. Cara nak pusingkan mayat ke kanan, ke kiri, cara nak istinjak dia. Benda tu yang fokus kita. Dalam bab praktikal kafan, insya-Allah saya akan terangkan 4 kaedah untuk membentangkan kain kafan. 4 kaedah. Kaedah pertama, kaedah basic, asas, yang mudah saja. Yang mana kaedah ini digunakan pakai untuk jenazah Rasulullah SAW sendiri. 3 helai kain je. Tak payahlah jubah ke serban, tak payah. Sebab apa kita kena tahu kaedah ni juga? Kadang-kadang bila dah kursus kita tahu. Tapi bila ada kematian keluarga kita, kita dah jadi blur dah, lupa macam mana potong kain ni, macam mana nak ukur ni, kanan kiri. Ikut basic je, asalkan boleh tutup aurat dah. Itu yang penting kita nak utamakan. Yang penting tak dapat semua, dapat something, okey lah. Basic je, okey lah. Yang kedua, kaedah membentangkan kain bagi jenazah yang badannya besar. Badan besar. Macam mana nak buat ni? Kain kita bidang 60.
Mayat ni bidang 90. Macam mana kan? Nak tutup dah tak muat. Ini ada kaedah, ada teknik dia. Macam mana? Nanti kita tengok. Yang ketiga, kaedah untuk jenazah yang ada penyakit kritikal, HIV, AIDS, TB, COVID. Sekarang COVID dah boleh mandi dah. Apa lagi? Jenazah aksiden kemalangan, jenazah mangsa lemas, terbakar. Ini kronik lah ni. Macam mana kaedah kita nak sediakan kain kafan dia. Dan yang keempat, kaedah yang sesuai, yang lebih bagus bagi saya lah, tak tahu tuan-tuan, yang sesuai untuk lelaki dan perempuan. Dua-dua boleh pakai. Maknanya kalau tuan-tuan belajar, tahu kaedah keempat ni, insya-Allah kalau keluarga kita yang perempuan meninggal dunia, kita boleh guna kaedah yang ni juga. Bukan untuk lelaki saja, perempuan pun boleh. Guna 10 meter kain je. 10 meter kain, tetapi lapisan kain tu akan jadi 11. Ada teknik dia. 11 lapisan kain. Menggunakan 10 meter kain je. Tak perlu banyak-banyak. Kadang-kadang 13 meter, 15 meter, 18 meter. Banyak sangat buat apa? 10 meter cukup dah. Okey? Itu dalam bab praktikal, ya. Cuma dalam hal itu dalam bab praktikal kafan. Cuma dalam hal kafan ini, satu je yang kita perlu selesaikan dulu. Siapa yang nak jadi modelnya, kan? Ya. Siapa yang jadi model ni, insya-Allah. Pertama, insya-Allah saya tak jamin panjang umur dia, kan? Panjang umur dia. Ni berdasarkan pengalaman 5 tahun lepas. Ada satu hamba Allah tu, dia jadi model. Alhamdulillah sampai ke hari ni hidup lagi. Siapa orang tu? Saya sendiri, tuan-tuan. Testimoni berkesan. Kalau meninggal lepas ni habislah, kan? Ya, insya-Allah. Yang kedua, model ni, siapa yang jadi model? InsyaAllah dia dapat pengalaman baru yang orang lain tak dapat, yang dia boleh share experience tu kepada kawan dia. Boleh bangga sikit. Aku dah kena kapan, kau belum kena lagi. Besok kita mati kena kapan, tapi tak boleh cerita ke orang lain, kan? Nak cerita kat siapa? Mayat sebelah pun kena kapan. Jadi ini pengalaman. Kita tahu betapa sejuknya, betapa panasnya, betapa sempitnya, selesa ke, kita sendiri dapat rasa. Ya. Dan dalam masa yang sama, yang ketiga, kita dapat keinsafan, insya-Allah. Bila dah kena balut tu tak insaf juga, tak tahulah, kan? Duduk dan diam, ya Allah, macam ni rupanya aku mati. Kami uruskan buat kursus baru ni dekat Proton Shah Alam. Kat situ model tu seronok, gembira nak jadi model. Bila dalam kain kapal tu menangis. Kau dah kenapa? Insaf. Nangis. Tu dia sendiri yang tahu apa benda yang diinsafkan, kan? Tu yang ketiga. Kemudian yang ketiga, yang keempat, orang yang jadi model ni, apa nama satu lagi? Yang keempat, ni yang paling best. Dia dapat selfie. Tu best tu. Selfie kemudian jadikan profile picture. Lagi bagus minta kawan dia buat video sikit peratas dan bawah gambar mayat dia tu, post kat TikTok. FYP, tuan-tuan. Jadi ni pengalaman. Jadi jangan takut jadi model. InsyaAllah sepanjang saya buat kursus, yang jadi model tak pernah lagi matilah, kan? InsyaAllah panjang umur, ya. Baik, tuan-tuan, itu sebagai mukadimah kita. Dan tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada persoalan boleh terus ajukan. Tak payah tunggu sampai ujung, takut lupa. Tu angkat tangan tanya. Kalau puan-puan, kalau rasa segan ke apa ke, tulis surat. Kemudian paslah ke AJK ke orang depan ke untuk hantar kat saya. Jangan buat kapal terbang, ya. Ustaz, nah, kan, jangan, ya. Pas-pas, ya. Baik, insya-Allah. Topik pertama, bagaimana berhadapan dengan orang yang sedang nazak sakaratul maut. Orang yang sedang sakaratul maut. Sakaratul maut ni apa? Dari segi bahasa, mabuk. Mabuk, sakarat. Maut, kematian. Mabuk di ambang kematian. Saya lupa nak cakap, bersama tuan-tuan dan puan-puan, ada nota yang kami bekalkan. Siapa yang tak dapat nanti boleh minta pada urustia saya. Itu ialah nota kecil, buku kecil tu. Saya buat dalam sisipan kecil supaya senang tuan-tuan simpan dalam poket, dalam beg. Itu ialah 3 panduan asas. Bagaimana berhadapan dengan orang nazak, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, bagaimana uruskan dokumentasi. 3 benda ni benda penting. Sebelum kita, mungkinlah kita waktu nak uruskan jenazah kita tak mampu, kita serahkan pada pihak masjid, pihak orang lain.
Jadi sebelum orang datang, apa perlu kita buat? Ni penting 3 benda ni. Sebab tu saya buat kecil. Dan itu percuma. Hadiah saya pada tuan-tuan, ambil lah. Tapi kalau nak yang lengkap, yang padat, yang ada gambar, yang cantik, sampai lah bacaan talqin semua lengkap, kena bayar lah. Ni dia, kan? Yang tu percuma, yang ni berbayar. Siapa nak nanti boleh dapat kat luar. Ada urus dia saya letak, ya. Dalam ni semua ada. Pengurusan jenazah mudah sahaja. Basic saya tunjuk, tapi bukan sekadar basic. Dalam dia pengurusan jenazah reput, berisiko tinggi, bangsa banjir, terbakar, COVID, semua ada dalam ni. Dan termasuklah solat jenazah, termasuklah bacaan talqin, semua ada dalam ni, siap gambar lagi ada, kan? Kalau kat Shopee tuan-tuan, RM35 kat Shopee. Tapi untuk peserta kursus, insya-Allah harga istimewa RM40. Tapi bukan dapat satu, dua. Satu ni RM20. Maknanya kalau dua, RM40 lah. Ini buku apa pula ni? 40 kisah orang mati. Pengalaman saya dalam menguruskan jenazah adalah cerita-cerita yang seronok sikit, saya share kat dalam ni. Ya, setiap kematian ada kisahnya, ibrah dan iktibar. Jadi tuan-tuan jangan sangka macam buku mastika, tak ada. Cerita lidah terjelir ke, masa terbulat ke, tak ada. Kan? Ini cerita yang baik-baik je. Kita nak ambil ibrah yang baik-baik je untuk pengajaran kita, bukan cerita tanah kubur ke, tak ada. Ya, insya-Allah sebagai pengajaran kita. Jadi boleh dapatkan di luar, ya. Baik, berbalik kepada tadi, orang yang sedang nazak ini, macam mana keadaan dia? Saya tanya soalan tuan-tuan. Orang tengah nazak, macam mana keadaan dia? Boleh jawab? Orang tengah nazak, macam mana keadaan dia? Takkan tak pernah tengok cerita tanah kubur, kan? Macam mana keadaan orang nazak? Semput, sesak nafas. Semput, sesak nafas, gelisah. Itu semua bukan jawapan yang tepat. Orang yang sedang nazak, dia dalam keadaan terbaring. Mana pernah orang nazak berdiri? Kau kenapa? Tengah nazak. Tak ada tuan-tuan. Bila dia tengah terbaring, itu insya-Allah confirm dia tengah nazak lah tu, kan? Tanda-tandanya ialah dia dalam keadaan semput, tapi mesti akan terbaring. Lalu orang yang sedang nazak ni, apa yang perlu kita buat? Pertama, Nabi SAW pesan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan kalimah la ilaha illallah kepada orang yang hampir meninggal dunia ni. Ajarkan dia la ilaha illallah. Ajarkan dia, ya, kalimah itu sahaja. Janganlah terpengaruh dengan drama Melayu, drama swasta, sinetron Indonesia. Tuan-tuan selalu tengok, kan? Asal meninggal aja mengucap panjang. Pak, terus Pak, ucap Pak, asyhadu an la ilaha illallah. Yang heran dengan azab pun boleh ikut. Asyhadu an la ilaha illallah. Siap sambung lagi, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi, ini semua pembongak, tuan-tuan. Mana ada orang tengah nazak boleh mengucap panjang, siap makna sekali. Tapi kalau berlakon boleh siap jari macam ni, nak tunjukkan husnul khotimah tu, kan? Itulah lakonan semata-mata. Hakikatnya orang sedang nazak, nak sebut kalimah Allah pun bukan perkara yang mudah, ya. Kita ajar dia yang disunahkan oleh Nabi, iaitulah la ilaha illallah. Bisik kat telinga dia. Telinga kanan ke telinga kiri, tak kisah, kan? Kanan ke kiri tak kisah. Tapi afdalnya belah kanan, sebab Nabi selalu utamakan sebelah kanan dalam segala hal. Maka buat kanan. La ilaha illallah. Sehingga dia dapat ucap sekali. Dah dapat ucap dah. Cukuplah tu, tak payah kita paksa lagi. Alhamdulillah bang, teruskan ambil tasbih ni bang, teruskan. Jangan. Dia tengah nazak, dia tak boleh buat banyak-banyak. Sekali pun jadilah la ilaha illallah, cukup. Jangan paksa dia sebab dia sakit waktu tu, ya. Cuma lepas dia dah ucap la ilaha illallah sekali, jangan kita ajak dia bersembang pula. Alhamdulillah, nak air bang? Nak, kata dia. Kena ulang balik. Sebab apa? Nabi sebut, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir kalamnya dia boleh ucap la ilaha illallah, maka dia masuk ke syurga Allah Ta'ala. Maknanya kita kena
pastikan itu kalimah yang keluar daripada mulut dia yang terakhir. Kena pastikan. Kalau dia ucap benda lain selepas itu, minta dia ulang sekali lagi. Sebab tu kalau orang nak tidur, ditidurkan kat hospital tu, kita suruh dia mengucap dulu, kan? Jangan cakap apa-apa dah, biar mengucap perkataan terakhir. Kita nak begitulah manfaat yang dapat pada dia. Ya, la ilaha illallah ini juga tuan-tuan, jangan ajar terlalu laju dan jangan ajar terlalu perlahan. Dia tak dapat. Perlahan sangat, ikut saya bang. La ilaha illallah. Semput dia nak ikut. Ni bukan musabaqah lambat-lambat. Silap-silap dia lempang gitu, cepat sikit boleh tak kan? Jangan ajar lambat-lambat. Dan jangan ajar terlalu laju pula. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dan macam tahlil pula pun tak boleh. Sederhana, la ilaha illallah, sehingga dia dapat ucap. Ya, sekiranya dia tak dapat ucap, dia dalam keadaan koma, dia dalam keadaan separuh sedar, langsung tak ada keluar bunyi daripada mulut dia, mintakan dia tanda-tanda yang dia dapat kalimah tu. Kalau kamu dengar kalimah la ilaha illallah tak dapat nak sebut, gerakkan lidah tu ikut. La ilaha illallah, tengok lidah dia bergerak ke tidak. Kalau dia bergerak, tandanya dia dapat ikut, insya-Allah. Kalau lidah pun tak boleh bergerak, minta dia gerakkan mata dia semampu yang mungkin. Gerakkanlah tanda. Kalau dapat kalau mati, cuba kelip mata. Dia pun kelip mata, maknanya dia dapat, insya-Allah. Okey. Dan sekiranya dia mati tanpa dapat sebut kalimah itu, tanpa ada sebarang signal yang kita terima daripada dia, maka ketika itu apa perlu kita buat? Jangan kata apa-apa, husnuzon sajalah, sangka baik. Mungkin dia sebut, mungkin dia dapat, cuma kita yang tak dengar dan tak perasan. Itu sangka baiklah. Bila orang tanya, dapat mengucap tak? Tak ada. Entah manalah diam dia kan. Itu bukan kerja kita. Dapat, insya-Allah. Cakap itu je, settle. Baik, tuan-tuan. Ada orang tanya saya, ustaz, macam mana kalau orang pekak? Orang pekak pula. Kita nak bercakap waktu hidup pun susah. Ni kan pula time dia nak meninggal. La ilaha illallah, tak payah, dia tak dengar. Macam mana nak buat? Takkan nak bagi bahasa isyarat la ilaha illallah kan, bersilat-silat kita depan dengan ikut kan? Dia tak boleh ikut. Habis macam mana nak buat? Kita buat sajalah la ilaha illallah. Sebab yang membenarkan kalimah itu keluar daripada mulut dia ataupun dia dapat pegang kalimah itu bukan kita, Allah Ta'ala. Yusabbitungahu allazina amanu biqaulis sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah teguhkan ucapan orang beriman di dunia dan di akhirat. Kalau orang tu orang beriman, orang tu beramal soleh, tak ada orang ajar dia pun dia dapat mengucap juga. Itu janji Allah. Orang tak ajar dia, dia meninggal seorang kat rumah, dia dapat ucap juga. Sebab itu janji Allah, ya, kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Wa yudillahu zalimin, dan Allah boleh sesatkan orang zalim. Siapa orang zalim tu? Orang yang buat maksiat, orang yang tidak bertaubat. Ketika dia nak mati, walaupun ramai ajar dia kalimah la ilaha illallah, dia takkan dapat kalimah tu. Ini janji Allah. Dia boleh sesatkan kita di hujung usia kita. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah boleh buat apa sahaja yang dia kehendaki. Sebab dia tahu kita punya hati, amalan kita. Betul lah, kena jaga daripada awal. Hujung pangkal kita tak tahu lagi macam mana. Ya, baik tuan-tuan. Selesai bab itu, dalam tajuk yang sama juga, berhadapan dengan orang yang sedang nazak, bacalah mana-mana surah dari Al-Quran di sisi orang sakit. Apa saja surah pun boleh. Kerana Nabi sebut Al-Quran Asy-Syifa. Quran itu penyembuh. Bacalah. Antara surah yang disarankan ialah surah Yasin. Sekiranya orang tu tengah nazak, bacakanlah surah Yasin. Orang sakit, bacakan surah Yasin. Tak semestinya orang nazak, tengah sakit pun kita boleh bacakan. Ya, memberi ketenangan pada dia. Antara surah lain, surah Ar-Ra'd, kita bacakan pada dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan, rohnya keluar. Ni antara keadaan dia dalam keadaan koma, tak ada ingatan, itu antara kaedah dia. Ya. Dan juga sekiranya dua surah ni panjang, kita nak baca surah pendek je, kita amalkan sunnah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha berhadapan dengan Rasulullah yang ketika itu sakit,
Aisyah membacakan 2 surah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, Al-Falaq dan An-Nas, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pun sunnah, baca 2 surah pendek saja, ya. Dan dalam masa yang sama juga, perkara yang ketiga, tunaikan apa jua hajat pesakit. Orang tengah sakit ni kadang-kadang dia minta yang bukan-bukan. Kalau dia minta air, bagi dia air. Nak air, kita pun cakap, mak, doktor dah pesan dah mak, tak boleh minum air, kena puasa. Dia masuk tiup dah mak, susu tu dah masuk kat perut. Nak air. Doktor cakap jangan minum, jangan bagi dia minum, jangan bagi makan. Puasa tu, itu kerana ilmu doktor. Baguslah kita ikut. Tapi doktor tak apa, kalau kita suapkan 1 botol ni pada orang tu, itu yang tak boleh, doktor tak bagi. Ni sebotol mineral, nah minumlah mak, gok, itu tak boleh. Tapi kalau sekadar 1 sudu, kita basahkan bibir dia, tekak dia, tu tak jadi masalah. Sekadar untuk melembabkan bibir dia, menghilangkan dahaga sikit, suap perlahan-lahan, ya. Sekiranya dia tak minta pun, tapi kita nampak muka dia, mulut dia pecah, kering, ambil air, suap kat mulut dia, basahkan wajah dia, basahkan tengkuk dia, kerana ketika itu dia mengalami haus yang luar biasa. Kena ingat tu, ya. Kalau kita tak tunaikan hajat dia, syaitan yang akan tunaikan hajat dia, ya. Syaitan akan datang menyerupai orang yang dia sayang. Mungkin arwah mak, arwah ayah dah lama meninggal, tiba-tiba syaitan datang menyerupai mereka. Ni abah datang daripada syurga, abah dengar kamu haus, bah saya sakit, bah saya nak minta air, dia tak bagi. Ni air daripada syurga, kamu nak tak? Nak. Kalau kamu minum, hilang dahaga kamu, bagilah. Tapi ada syarat. Apa dia? Jom ikut ayah, ikut abah. Gimana? Kita masuk syurga, tapi bukan dengan cara Islam, keluar daripada Islam. Syaitan ni, dia nak menyesatkan kita dengan pelbagai cara. Kalau orang tu lemah iman, kalau orang tu tak ada orang support dia, tak ada pagarkan dia dengan bacaan Quran, wa iyadzubillah min zalik, mati dia dalam keadaan kufur. Sebab tu tuan-tuan, kalau tak mampu nak tunaikan hajat pesakit, jangan kita marah dia, cakap baik-baik. Pukul 3 pagi nak minta nasi kandar, biar betul, marah kat dia kan. Dia nak minta nasi kandar pukul 3 pagi, kita marah dia pula. Besok lah, time ni juga nak makan, orang tidur lah. Cakap baik-baik, minta maaf, nasi kandar dah tutup, besok tengah hari saya orang pertama beratur lah kat situ kan. Saya belilah nanti. Betul beli betul lah, jangan janji je. Beli bawa kat dia, kalau dah ada lagi lah, hidup lagi, tunjuk kat dia. Nah, nasi kandar semalam ada sotong, ada ikan, ada udang, ketam, makanlah. Orang tengah nazak ni tak makan banyak, dia pun ambil sikit. Dah lepas hajat dia, dah tak nak dah. Habis, siapa nak habiskan? Aku dah beratur panjang ni. Jangan marah, kita lah yang bedal kan. Apa susah kan, tunaikan hajat dia selagi mampu. Jika tak mampu, kita ucap yang baik-baik, kena pegang yang tu. Dan yang keempat tuan-tuan, tak ada dalam slide, tak ada dalam nota, iaitulah kita kena bantu dia supaya sentiasa bersangka baik kepada Allah Ta'ala. Sangka baik, sebab Allah Ta'ala menurut pada sangkaan hambanya. Jika hambanya itu bersangka baik pada Allah, maka Allah Ta'ala akan bagi kebaikan. Jika hambanya sangka buruk pada Allah, maka Allah Ta'ala akan bagi keburukan. Maka di hujung usianya, syaitan akan menghasut, kau ni sia-sia amalan kau, semua Allah tak terima, kau rugi je kan. Syaitan akan biarkan dia rasa dalam keadaan berdosa, amalan tak diterima. Kau ni dah lah tak semayang, kau puasa pun tak buat, matilah kau masuk neraka dengan aku, kata syaitan kan. Waktu tu kita nasihatkan dia, sabar ya, istighfar, insya-Allah sakit ni penyembuh dosa, insya-Allah Allah tu Maha Pengampun, rahmat Allah tu lagi luas daripada kemurkaannya. La ta'natu min rahmatillah, jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Pesan perlahan sehinggalah dia sangka baik pada Allah. Ini yang perlu kita bimbing, sebab waktu itu mereka dalam keadaan dilema, berperang dalam jiwa mereka sendiri. Waktu tu kita kena support dia, sangka baik pada Allah, bimbing dia supaya dia tidak putus asa daripada rahmat Allah. Tuan-tuan kena ingat ya, benda ni penting sebab akan berlaku pada keluarga kita satu hari nanti. Baik, selesai topik yang pertama.
Sebelum kita masuk topik yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia, ada persoalan nak diajukan? Ada? Ya, Tuan Haji. Laju. Ya Allah, sorry. Okay, saya akan buat slow satu balik. Tadi saya macam WhatsApp kan 1.5, 2 kan, laju kan. Dia bagi speed laju. Kita slowkan sikit. Tapi faham tak tadi ni? Boleh InsyaAllah. Kalau tak faham, saya ulang balik berawal. InsyaAllah ya. Tak apa. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin tak dapat tangkap ke, ataupun saya cakap laju ke apa ke, kita ada rakaman. Rakaman ni ada pada page Facebook Skuad Pengurusan Jenazah Malaysia dan juga Instagram, IG dan Facebook. Nanti admin dia akan upload dalam YouTube juga, dan link YouTube tu kita akan bagi pada staf Ustaz Nama Hurilah. Kita akan bagi pada imam kita, insya-Allah ya. Baik, nanti kita upload YouTube, tu boleh tengok baliklah. Baik, ada soalan lain? Bagaimana ayat tu Haji? Baik, waktu nazak perlu ke menghadap ke arah kiblat ya. Isu ni kadang-kadang berlaku persoalan bukan sahaja waktu nazak. Waktu dia baru meninggal, perlukah kita menghadap ke arah kiblat dan sebagainya. Persoalannya ialah macam mana kita nak menghadapkan orang yang sedang nazak ataupun yang baru meninggal ke arah kiblat. Macam mana kedudukan yang sebenar? Kan? Banyak orang yang akan cakap, okey, katakanlah sana arah kiblat. Ini kepala, ini kaki. Kebiasaannya menghadap kiblat tu baginya ialah kaki. Kaki yang menghadap kiblat, kan? Kalau orang baru meninggal, kita akan halakan kaki menghadap kiblat. Betul tak, ke rumah-rumah kan? Adakah itu yang dikatakan menghadap kiblat? Persoalan dia, di manakah sumbernya mengatakan kaki menghadap kiblat itu ialah kiblat? Jawapannya ialah, cuba ustaz tegakkan mayat tu, kan menghadap kiblat. Itu yang saya dapat bila orang cakap menghadap kiblat tu macam mana? Kaki menghadap kiblat, bila tegakkan menghadap kiblat. Itu adalah logik akal. Ya, kita tak terima secara logik akal. Dari sudut hukum memang tak disebut bagaimana kedudukan berkaitan dengan menghadap kiblat mayat tu macam mana. Tapi kita kiaskan kepada kedudukan jenazah di dalam kubur. Di dalam kubur, mayat menghadap kiblat ialah dengan cara mengiring. Di lambung ataupun rusuk belah kanan ni dibaringkan menghadap kiblat, kemudian dia akan mengiring. Maka yang rusuk kanan ni akan berada di tanah, rusuk kiri ni akan berada di atas, mengiring kan. Maka itu yang dikatakan menghadap kiblat. Maka dalam posisi di rumah ataupun ketika dalam keadaan nazak ataupun dalam keadaan sakit, posisi mengiring mustahil nak buat. Takkan kita nak iringkan jenazah. Maka posisi yang kita mampu buat ialah mengiringkan dia saja. Mengiring apa? Membaringkan dia saja. Biarlah belah kanan ni yang menghadap kiblat. Begini keadaan dia. Ya, kias kepada dalam kubur. Maka orang sakit perlu ke menghadap kiblat, dia tidak ada katakan perlu, keperluan tidak ada. Tapi sekiranya kita nak ambil manfaat daripada kias tadi, bolehlah kita hadapkan di arah kiblat. Mudah-mudahan mudah bagi dia untuk keluarkan rohnya daripada jasad, insya-Allah. Itu ikhtiar kita lah. Wallahu a'lam. Soalan lain? Ada? Baik, jika tak ada, topik yang kedua, bagaimana berhadapan dengan orang yang baru meninggal dunia. Okey, orang yang baru meninggal dunia, apakah perkataan yang perlu kita ucap sejurus menerima berita kematian? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sebut kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kita datang daripada Allah, pada Allah juga kita kembali. Ini adalah kalimah istirja, kalimah musibah, yang mana bukan hanya kepada kematian, apa jua bentuk musibah, kesakitan, kehilangan, kekecewaan dan apa saja. Wa basyirus sabirin, berilah kabar gembira pada orang-orang yang sabar, allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Iaitulah pada orang-orang yang bila ditimpakan musibah, mereka berkata sesungguhnya kami milik Allah, pada Allah juga kami kembali. Inilah kalimah musibah istirja. Maka ramai orang bila ada kematian, dia akan sebut kalimah ini. Betul dah? Betul. Tapi dari sudut tulisan, bila terima berita kematian melalui WhatsApp,
Facebook, Instagram, ramai yang akan bagi komen salam takziah, Al-Fatihah, 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 dalam kurungan dibaca Al-Fatihah kan. Salah ke Ustaz? Tak salah, teruskan. Ya, saya kata tak. Nak baca Al-Fatihah, silakan. Pahala dapat kat kita, insya-Allah pahala tu kita niat untuk arwah, insya-Allah sampai. Cuma yang saya nak perlu baiki sedikit ialah tambahlah perkataan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sebelum kita sebut Al-Fatihah tadi, baru dapat pahala. Ya, pahala baik dari segi lisan maupun tulisan. Dapatlah sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lepas tu nak sebut Al-Fatihah ke, Al-Baqarah ke, Al-Kahfi ke, terpulang dalam kurungan dibaca kan. Yang penting tuan-tuan amalkan. Ya. Jadi saya nak betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Sebab kadang-kadang orang sebut Al-Fatihah, Al-Fatihah, tak ada manfaat untuk diri kita. Ya. Kita nak dapat pahala lah sikit, sebutlah innalillah, ikut sunnah ya. Dan kalimah innalillah ini juga bukan hanya pada orang Islam. Orang bukan Islam pun kalau mati kita sebut innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jiran kita ahcong mati, innalillah wa rajiun. Bukannya sebut rip, torip, rip, semua nak komen rip kan. RIP, rest in peace kata dia. Apa rest in peace? Berehatlah kau dengan tenang. Ini bukan ucapan kita, ini ucapan orang kafir, orang bukan Islam. Mereka bila terima berita kematian, mereka akan sebut RIP. Itu cara mereka. Kita bila terima berita kematian, kita sebut innalillah. Sama ada orang Islam ataupun bukan Islam. Tak boleh ke sebut RIP? Itu budaya mereka. Tak boleh. Hukum haram. Haram. Dalil? Kamu punya dalil kan? Nak cerita pasal dalil je. Ada dalilnya. Ketika Abu Talib, bapa saudara Nabi, dalam keadaan sakit sakaratul maut, Rasulullah di tepinya mengajarkan kalimah la ilaha illallah. Kalau pak cik ikut kalimah ini, saya jamin tempat pak cik di syurga, kata dia. Di tepinya pula ada Abu Jahal. Abu Jahal kata, wahai Abu Talib, jangan kau ikut cakap Muhammad ni, dia tak betul. Kau kena kekal dengan agama kita. Dan akhirnya setelah dipujuk, dirayu, Abu Talib pun berkata, wahai Muhammad, aku kekal dengan agama nenek moyang kita. Maka matilah Abu Talib dalam keadaan kufur. Sedih tak Rasulullah? Sedih, kecewa, fras. Kenapa? Pakcik dia tak dapat selamatkan iman. Apa yang berlaku? Setelah itu Rasulullah pun kata, wahai pakcik, dia kata pada sisi mayat pakcik dia, wahai pakcik, aku berjanji akan berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa pakcik. Dia kata begitu. Lalu turunlah teguran Allah dalam surah At-Taubah ayat 113 yang bermaksud tidak boleh bagi mana-mana nabi dan orang beriman mendoakan kepada orang musyrik, sekalipun orang musyrik itu adalah kaum keluarganya sendiri, sesudah nyata bahawa orang musyrik itu tempatnya di neraka. Allah tegur Rasulullah. Maka Rasulullah pun tak meneruskan niatnya untuk berdoa pada pakciknya Abu Talib tadi. Kalau Nabi pun tak boleh, apatah lagi kita. Tak boleh sebut rest in peace. Tidak ada peace bagi orang yang mati tanpa iman. Tak ada aman. Ya? Maka apa boleh sebut? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis nak ucap salam takziah boleh tak? Salam takziah tak ada masalah. Jumpa orang tu, salam takziah atas kematian keluarga awak. Kami doakan mudah-mudahan keluarga awak tabah. Tak apa, doa untuk dia. Kami doakan semoga keluarga tuan kuat. Tak apa. Untuk si mati tak boleh doa. Boleh tak kita pergi tengok orang bukan Islam mati? Boleh. Bahkan Nabi sendiri pun menghormati jenazah orang Yahudi yang mati. Rasulullah duduk, tiba-tiba jenazah Yahudi lalu. Orang angkat jenazah Yahudi. Nabi berdiri, sahabat berdiri. Sehinggalah jenazah itu pergi, Nabi duduk, sahabat duduk, dan sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi yang lalu tadi itu jenazah Yahudi, kenapa kita kena bangun? Dia bukan orang Islam. Kata Rasulullah, walaupun dia bukan kalangan kita, tapi dia wajib dihormati. Dia berhak untuk dihormati. Maka orang bukan Islam pun kita boleh hormat, tak ada masalah. Maknanya kita datang tengok kematian dia, bolehlah ucap takziah, bolehlah. Tapi janganlah kita ikut cara dia.
dia bagi colok, kita pun ambil. Kenapa? Menghormati. Ini bukan menghormati, ini nak mati nama dia kan. Ya, kita kena tahu bahawa batas-batas kita, ya, syarat tak benarkan dan kita buat, ya. Baik. Ini adalah raji'un, bukan hanya pada mati. Dia punya musibah bermacam-macam, ya. Baik. Dalam hal yang sama, tutupkan mata jenazah. Orang baru meninggal, matanya biasanya terbuka. Pernah berlaku di zaman Rasulullah, Abu Salamah, yang mana ketika itu mati dan matanya terbuka begini. Abu Salamah terbuka mata. Lalu Rasulullah SAW pun mendengar orang bising. Biasalah mata buka, orang pun cakap, apa kena mata itu kan? Mata apa salah tu? Macam cakap. Lalu Nabi pun kata, sesungguhnya roh orang yang keluar, roh akan keluar bersama sesungguhnya mata akan mengiringi pemergian roh ketika seorang tu mati. Mata akan mengiringi pemergian roh. Mata akan naik ke atas. Kenapa? Kerana roh ni keluar melalui ubun-ubun di kepalanya. Keluar. Maka mata akan mengiringi pemergian roh. Maka kata Nabi SAW, Nabi pun tutupkan mata arwah. Tutup. Sunat bagi kita tutup mata arwah, tutup mata dia, ya. Ketika itu orang pun bising-bising, oi, dia ni apa masalah dia, mata dia terbuka apa semua. Lalu Nabi kata, berhentilah cakap satu benda yang sia-sia bagi kalian. Maknanya cakap sia-sia, cakap mengumpat pasal orang tu sia-sia. Jangan bercakap yang bukan waktu orang meninggal dunia. Diam. Ucaplah yang baik-baik, kerana ketika ini malaikat mengaminkan semua kata-kata kita. Nabi kata. Sebab itulah bila kita selesai solat jenazah, kadang-kadang ada sebahagian tempat imam dia akan kata, apa kita nak saksikan pada mayat ini? Baik. Apa kita nak saksi pada mayat ini? Baik. Kias kepada apa yang disebut. Ucaplah yang baik-baik kerana malaikat mengaminkan setiap kata-kata kita. Itu ada sandaran dia, kan? Jadi kita nak orang bagi kesaksian yang baik, kita cakaplah apa kita nak saksi pada mayat ini? Baik. Time tu janganlah kita dajalkan orang tu. Mana ada baik, dia lah yang paling jahat kat kampung ni, dia lah yang paling nakal kan. Jangan marah dia kan. Besok ke akhirat nanti kita kena bertanggungjawab apa yang kita cakap. Kau cakap dia jahat, apa bukti dia? Nanya kita ke akhirat nanti cik bukti. Maka jangan cakap yang bukan-bukan. Baik-baik sajalah, ya. Baik, insya-Allah itu tutup mata. Sekiranya dah tutup mata dia, tak boleh guna minyak. Kaedah pertama guna minyak. Ambil minyak, sapu-sapu kat tangan, letak kat mata dia ni. Minyak apa? Minyak masak boleh, minyak zaitun boleh, baby oil boleh, lotion boleh, yang bagi kita nak mudahkan licin tuangan kita nak mengurut dia. Ya. Kalau guna minyak masak, kaum ibu kena ingat, jangan guna minyak ikan yang ada goreng malam tadi. Ada kan, jimat sikit dia celup kat mangkuk tu kan, naik keledak-keledak tu kan, letak kat mata kawan tu. Datang kucing jilat mata orang tu rasa ikan kan. Jangan kita letakkan minyak yang dah guna, ya. Gunalah minyak masak yang baru. Mentah-mentah lah minyak sekarang dah mahal, nak jimat saja kan. Baik. Minyak lain boleh tak? Boleh, selagi mana sesuai. Janganlah letak minyak cakapak, terkebil-kebil mata mayat tu nanti kan. Yang logik. Minyak petrol pun tak boleh, haram hukumnya. Sebab apa? Kerana petrol sekarang mahal, bukan tempat situ letak dia kan. Letaklah yang logik, ya. Yang kedua, sekiranya kita dah urut mata dia terbuka lagi, jangan lari. Itu bukan saka, bukan hantu raya. Tadi dah tutup dah tadi kan. Kata, buka balik. Ini kerana reaksi pada badan dia, urat dia dah mula menegang, darah dia mula berhenti, maka bola mata akan mula mengembang. Maka dia akan menyebabkan kelopak mata dia ni akan naik ke atas. Ya, itu bukan dosa ke apa Kita banyak sangat cerita momok kita tengok kan. Banyak sangat cerita tanah kubur yang ngarut kita tengok. Sebab itulah asal mata tu buka je, ni adalah tak lepas ni, ni adalah benda tak senonoh dia tengok dulu ni. Bukan, tu fitrah badan dia kan. Maka apa perlu kita buat? Cari batu, kerikil yang untuk kita berjalan bersepah kat luar tu, ambil, bersihkan batu tu. Bersihkan batu tu, pastikan batu betul, tarik kucing ke, tarik anjing ke, mana tahu kan. Dah confirm, baru letak kat mata dia, beratkan mata dia macam tu. Ya, itu kita punya kaedah. Kalau tak jumpa batu, jangan guna bata. Itu hari lebih kontraktor tu ada lagi tak? Tak pula kan, potong dua, tak besar je ni akan letak. Janganlah melampau sangat.
ya, yang logik sikit-sikit je. Sekiranya tak jumpa batu, apa kaedah memulai boleh. Antaranya ialah duit shilling. Guna duit shilling, apa poket tu, jumpa shilling 50 sen yang besar tu kan, letak kat mata dia. Kenapa nak guna duit shilling? Itu je yang barang yang saya ada dalam poket kita. Duit kertas jarang ada, duit shilling banyak kan. Gunalah duit shilling. Letak kat mata dia tu, supaya menjadikan alat untuk menutup mata dia. Ada orang kata, tak boleh ustaz. Kenapa? Itu kaedah orang bukan Islam. Orang Cina kalau mati dia letak duit kat mata. Tak boleh meniru budaya dia, tak boleh. Siapa suruh kita tiru dia? Kita gunakan ini sebagai kaedah sahaja. Dalam kaedah fiqh pun ada menyebut al-umuru bil maqasidiha. Setiap benda bergantung pada tujuannya. Innama a'malu binniyat, bergantung pada nama itu kita. Tujuan kita nak jadikan alat saja untuk tutup mata dia. Maka itu kaedah dia. Cuma saya nak pesan, kalau guna duit shilling, jangan lama-lama, takut nanti terlupa. Dia dah letak duit kat mata kawan tu, tutup pula kain tudung kat muka kawan tu, dia lupa. WhatsApp, dia jawab WhatsApp, dia pergi ke dapur, pergi tandas, dah lupa dah kan. Jiran mula datang. Jiran datang nak tengok arwah. Cerita baik-baik aja. Arwah dia baik, suka belanja orang makan. Inilah orang dia. Tangan dia buka je kain tu, astagfirullah, mata duitan. Sudah. Kecoh satu kampung, semua tua baru kan. Mayat keluar duit kan. Jangan. Jadi kita letakkan ni sebagai sementara sebelum orang datang. Kaedah. Ingat siapa tulis nota 50 sen, takut tertulis 50 ringgit. Sudah. Tepek sini 50, tepek sini 50. Takkan tutup je bang. Terbeliak lagi mata dia ada kan. Yang keempat, sekiranya kita guna alat-alat tadi tak mampu membantu, kita guna logam ke, kita guna sudu ke, tak jadi juga, kita gunakan pita pelekat kertas, selotip kertas yang nipis tu. Selotip kertas yang beli kat kedai dalam 50 sen kot. Selotip letak kat kelopak mata ni, tarik ke bawah ni. Kalau kat hospital kita guna medical tape, dia nipis ke gam dia. Kenapa kita guna yang kertas? Sebab dia nipis gam dia. Kalau guna double tape, tebal. Double tape letak kat sini, bila nak buka, kita nak kopek tu kan, tersiat kulit dia sekali. Kena jaga tu ya. Maka kita guna yang sikit je. Kalau orang bukan Islam, kadang-kadang kita tengok mayat dia tutup rapat je mata dia kan. Saya waktu saya uruskan jenazah ke hospital, adalah sekali tu saya tengok jenazah Cina baru siap mandi, dah siap kafan bukan kafan apa, dah siap letak dalam keranda. Keranda dia tu ada cermin. Jadi katalah nak tengok dia, pergi tengok muka dia, tutup mata dia, tersenyum. Senyum Cina tu, ayah muka ada kan. Ini husnul khotimah ni, tersenyum mayat tu. Padahal Cina, apalah amalan orang ni kan, kena tahu juga kan. Sehinggalah satu hari Allah Ta'ala dorongkan saya kepada satu situ bidang yang jarang ataupun tak pernah orang Melayu ambil, iaitulah bahagian embalming and undertaker, pengawetan dan pengurusan mayat. Saya ambil nun jauh, Manila, Filipina sana. Saya belajar bab ni. Sebab tu orang panggil saya Ustaz Undertaker kan. Apa kaedah dia? Ni saya bawa senjata saya. Nampak tak? Saya nak tunjuk pada tuan-tuan, khusus kepada peserta kursus, supaya kita dapat satu ilmu yang tak pernah kita dapat kat luar. Ya, apa yang berlaku? Saya buat kursus kat situ, saya belajar kat situ teori dan praktikal. Waktu praktikal, mayat Cina kat depan saya tu dimandikan, dia bersih, dia ajar saya bersihkan. Kemudian kita perlu keluarkan 2 urat dalam badan dia, arteri dan vein, untuk keluarkan. Mana nak cari? Dekat tengkuk ni ada, dekat bawah lengan ni, atau dekat atas ari-ari kita ni, atau celah paha bawah kita. Itu kawasan dia. Jadi yang famous biasanya kita akan angkat dekat atas ari-ari ni. Ni kawasan dialisis. Siapa cuci darah, tu adalah kawasan dia. Apa yang dia nak buat? Kita potong bahagian tu, iris ke pisau, untuk kita keluarkan 2 urat. Guna gunting kan. Apa nama forceps tuangan ni, kita keluarkan. Lepas tu kena koyakkan. Kalau tak koyakkan susah. Kulit dia tu kita kena koyakkan.
Kita ada 3 lapisan kulit badan. 3 lapisan kulit badan semuanya perlu dikoyakkan. 3 lapisan kulit. Koyak macam kita buka kelapa. Terap. Kemudian akan potong habis, sikit je nak bagi laluan. Masukkan satu tiub, yang mana tiub inilah yang akan menyalurkan satu ubat namanya formalin. Sebanyak 12 liter masuk dalam badan kita. 12 liter tu. Kita pun digalakkan oleh doktor 8 liter sehari minum air. Ini 12 liter. Kemudian di bahagian vein, kita keluarkan urat tu, kita hiris sikit, kita masukkan forceps gunting, kembangkan dia untuk buang segala cecair dalam badan kita. 70% badan kita ini adalah air, cecair. Dan yang paling besar ialah darah. Semuanya kena buang. Buang melalui vein. Macam mana benda itu berlaku? Benda itu berlaku ialah ketika ubat masuk, darah pun keluar. Dia melawan, dia tendang balik keluar. Bertukar. Waktu ubat tu masuk, dia akan naik ke seluruh badan kita. Naik. Waktu itu badan akan mula mengeras. Waktu itulah kita nak kiamkan dia boleh, nak buat macam ni boleh, buat macam ni boleh. Ikut style yang dia nak lah. Keluarga dia nak request macam mana? Macam ni, boleh. Keluarga dia nak buat macam ni pun boleh kan. Dia akan keras kan. Macam ni boleh, ikutlah kan. Memang dia akan mengeras waktu awet tu kan. Lepas tu bila dah selesai sampai kat tekak ni, kita akan tebuk satu lubang lagi, masukkan ubat. Ubat tu akan masuk situ, muka dia pula. Di bahagian muka ni kita akan letak gam uhu. Gam uhu kat bibir dia, supaya mulut dia tak terbuka. Lepas tu mulut dia tutup je, letak gam. Mata dia pun dia titikkan gam. Lepas tu takkan terbuka selama-lamanya. Tak payah guna selotip ke batu, tak payah. Gam tu letakkan. Kemudian waktu ubat tu masuk kat muka, saya diajar bentukkan senyuman mayat. Baik macam ni kata dia. Tapi dia tak cakap Negeri Sembilan tuan-tuan. Dia cakap orang putih lah. Saya alih bahasa kan. Macam ni biarkan kata dia. Berapa minit? Biar je. Sampai 5 minit. Tersenyum mayat tu. Lah, ini rupanya mayat tu. Teringat cerita sudah. Saya ingatkan husnul khotimah. Rupanya kerana alat tadi itulah menyebabkan mayat tersenyum. Tersenyum tuan-tuan. Boleh buat sengih sikit, boleh buat dasar pipit, boleh. Itulah alatnya. Tuan-tuannya, sebab tu jangan kita rasa macam oi bagusnya kan mayat tersenyum. Itu adalah barang-barang yang dimasukkan pada mayat yang bukan Islam. Habis tu, tak habis lagi. Kita akan jahit balik kawasan luka tu, kemudian barulah satu bab yang paling mengerikan. Iaitulah satu besi akan dikeluarkan. Besi ni ikut saiz badan mayat. Ni yang kecil untuk mayat yang kecil macam saya lah, mayat kecil okeylah kan. Yang besar sikit macam ni. Okey. Di hujung besi ni nama dia troka. Di hujungnya ni tajam. Kelilingnya ni ada lubang. Di bahagian belakang dia ni ada satu lubang nak masukkan tube pipe. Vacuum. Sedut keluar. Apa nak buat? Satu lubang akan ditebuk kat bahagian atas perut untuk kita masukkan besi ni, menghancurkan segala organ dalaman badan. Jantung, hati, limpa, usus, perut, kuning kecing, buah pinggang, semua dihancurkan. Semua disedut keluar. Buang keluar sehinggalah habis. Macam mana tahu nak habis? Sebab kalau kita minum air teh ais dalam cawan, air dah habis tapi mulut nak hijab apa? Nak hisap lagi, nak sedut lagi, dia akan keluar bunyi krok kan. Maknanya nak habis dah tu. Demikian dalam perut ni, dia akan dengar bunyi krok. Okey dah habis. Cucuk kat sini. Itulah kaedah embalming tuan-tuan. Siapa yang berani buat macam ni? Undertaker saja. Orang yang hati kering saja. Embalming ni dia ada 4 kaedah tuan-tuan. Jangan salah faham. Kadang-kadang ada orang kata, saya pernah hantar keluarga saya balik kampung dia. Contohnya orang Pakistan ke Indonesia tu, tak ada pun guna kaedah tu. Memanglah tak guna kaedah tu. Sebab embalming ni ada 4 kaedah. Pertama ialah surface embalming, hypodermic embalming, artery embalming, vein embalming. Yang saya sebut tadi, artery dan vein, itu biasanya berlaku jika negara luar, keluarga kita meninggal kat luar, nak bawa balik ke Malaysia. Inilah kaedah dia guna pakai.
Orang bukan Islam, mereka guna kaedah ni sebab apa? Mayat mereka disimpan seminggu, disimpan 3 hari, baru dia bakar, baru dia ke bumi. Itu biasa. Kita orang Islam, jika nak bawa balik mayat ke luar negara, ini kaedah dia guna pakai. Daripada luar negara, ini kaedah dia guna pakai. Tapi kalau dalam Malaysia, kebiasaannya kita gunakan kaedah hypodermic, iaitu injection, dan surface embalming, taburkan ubat ke atas badan mayat. Macam mana hypodermic tu? Dia cucuk pakai pijagari tu, cucuk tang sini, cucuk tang sini, cucuk tang sini, tang sini, tang sini, tang sini, tang sini, sampai bawah 5 liter masuk ubat. Mayat boleh tahan 2 hingga 3 hari. Tak ada buang darah, tak ada. Tapi dalam masa 2 hari tu mayat akan kembung. Cuma dia tahan sikitlah, lambat reput dia. Lepas tu tuan-tuan, Nabi dah nasihatkan dah, mana kamu meninggal, situlah kamu ke bumi, tak payah bawa balik lah, ya. Barang siapa yang mati di luar tempat kelahiran dia, maka Allah Ta'ala akan bina mahligai di syurganya daripada tempat dia lahir sehingga tempat dia mati. Tok Guru Harundin dah pesan dah, kalau aku mati besok, jangan bawa balik mayat aku. Dia mati dekat California, memang mayat dia tak bawa balik. Bayangkan, Perlis tempat dia lahir sampai California tempat dia meninggal, berapa besar dah mahligai kat syurga untuk dia. Allahu Akbar, tak boleh bayang kita. Itu orang yang tahu agama. Kita jangan bawa balik. Memanglah mayat tu nampak bersih, cantik depan kita, tapi hakikatnya hancur sehancur-hancurnya. Kena perasan, saya belajar ni kerana apa? 2. Pertama, nak nasihat orang. Kedua, jika keluarga kata, tak kisah, saya nak bawa balik juga, maka sekurang-kurangnya ada orang Islam yang boleh bertanggungjawab buat benda tu. Sebab selama ini yang buat prosedur ini ialah 99% bukan Islam, ya, Hindu, Buddha, Kristian, mereka yang uruskan jenazah orang Islam kita yang warga asing nak bawa balik keluar negara. Ini cerita benar. Dibogilkan mayat tu, tak kisah jenazah lelaki ke perempuan, tak jaga tutup aurat, maka dia akan uruskan macam mana dalam keadaan yang tidak sewajarnya. Banyak orang tak tahu. Sebab apa? Bila prosedur tu berlaku dalam bilik, waris kat luar, apa dia tahu? Tuan-tuan, inilah penerangan yang mungkin tuan-tuan tak dapat di luar sana, ya, sebagai pengajaran kita. Baik, nanti tuan-tuan jangan balik sebelum habis program ni, kerana di hujung program ini saya akan tayangkan satu video bagaimana proses ini berlaku. Video yang saya sendiri yang buat, ya, sebagai pengajaran kita sama. Memang tak akan jumpa video saya ni dekat luar, tak jumpa, kerana kita ada peraturan, ya, tak boleh ada rakam, tak boleh ada rekod, ambil gambar pun tak boleh. Ini ada PNC dia, ya, privacy, tak boleh kita buka, ya. Baik, berbalik kepada cerita tadi. Okey, sumbatkan kapas di kedua lubang hidung dan telinga jenazah. Sumbat kapas di kedua lubang hidung dan telinga ni untuk 2 perkara. Pertama, untuk elakkan darah ataupun air keluar daripada badan mayat mengalir, jadi kita tahan dengan kapas. Kedua, untuk mengelakkan serangga daripada luar masuk ke dalam badan. Semut, nyamuk, lipas, lalat, dia akan cari luar lubang ni untuk masuk. Kita blok lah dia awal dengan jumlah sedikit, tak payah banyak sangat, kadar yang sesuai je. Orang kita ni selagi boleh sumbat, dia sumbat. Time mandi tu kita terkejut lah, apa kembang bonak kepala hidung budak ni kan, hidung kembang kan. Bila tarik keluar kapas, astagfirullah, daripada tekak ni kapas, ya Allah kan. Jangan kita siksa mayat, tuan-tuan, ya. Sedikit saja, ya. Baik, keluarkan gigi palsu dan tutup mulut jenazah. Gigi palsu kalau ada, keluarkan. Keluarkan. Sebab apa? Untuk mengelakkan gigi palsu tu jatuh masuk kat tekak ni. Sebab dia dah tak dapat nak kawal, dia akan jatuh. Ada kes gigi palsu masuk ke tekak ni. Susahlah kan. Gigi palsu yang mudah ditanggal, keluarkan. Jika gigi palsu yang dah ditanam dekat gusi, jangan sekali-kali kita minta pelayar. Minta pelayar, saiz 14, bismillahirrahmanirrahim, ni gigi palsu ni, dia cabut. Ya Allah, gigi betul, tersalah. Sudah kan. Kalau tak boleh cabut secara normal, jangan kita pandai-pandai, biar sajalah, ya. Yang dah tanam kat gusi, biarkan. Termasuklah gigi yang letak besi kat mulut tu, apa tu? Brace kan. Jangan sesekali kita minta screwdriver nak cungkil keluar, pintar berdarah mulut mayat tu. Tak payah,
Biar ya. Mana-mana saja alat yang ada pada badan mayat yang tak boleh dikeluarkan dengan secara normal, jangan kita paksa dia. Termasuklah cincin. Jari dia dah bengkak, cincin tak boleh keluar ni, susah. Gunalah sabun, gunalah macam-macam alat, tak boleh. Maka tak payah kita paksa, menyakitkan dia nanti. Cuba kita lalukan air melalui kita pusing-pusing cincin ni supaya air lalu. Sekiranya tak boleh juga, tawakal je lah, basahkan je lah air kat atas cincin tu. Syaratnya saja, kerana syarat mandi itu ialah meratakan air di seluruh badan yang boleh dicapai. Ya, kalau tak boleh capai, nak macam mana pun kita sengaja. Macam orang badan besar, perut dia je berlipat 18. Contohlah kan, kita nak selak satu-satu perut dia kan, susah. Macam mana nak buat ni kan? Jadi dalam keadaan yang boleh kita buat saja. Janganlah paksa. Lalukan air. Sebab itulah mudah saja urusan jenazah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi Mekah tuan-tuan atau Madinah, setiap kali waktu solat ada jenazah. Salatul li arwah rahimakumullah. Datang 3-4 jenazah, 5 jenazah. Kalau kita kira-kira sehari lebih daripada 10 jenazah. Kalau kira kan. Kalau ikut logik, macam mana dia orang uruskan mayat ni ya? Sebenarnya dia orang uruskan mudah saja tuan-tuan. Dia tak sampai 7 minit siap. Apa cara dia? Mayat dibaringkan, lepas tu dia ambil gayung, dia jirus air 1, 2, 3. Kemudian dia pun ratakan air. Ratakan air kat badan mayat tu, kat depan. Dia pusingkan mayat ke kanan, buat 3 kali jirusan, ratakan air kat belakang pula. Pusing ke kiri, 3 kali jurusan, dia ratakan air. Siap. Dia lap badan mayat tu. Kain kapan tu 3 helai, dia dah buat 3 lapis. Dia gulung separuh, masuk kat bawah tu, dia sengitkan badan mayat, dia ambil sebelah sana pula, terus kafan. Bungkus siap. Dah siap. Next. Sekejap tu, 7 minit je. Ush. Katakanlah dia buat macam kita kat Malaysia ni, 2 jam satu mayat. Mayat dah menimbun dah kat belakang tu. Kita nak mandi ni mayat bila ni? Bulan lepas tak settle lagi. Payah dia kan. 2 jam. Kadang tak faham orang kita mandi lama sangat. Kenapa? Apa dia godek tak tahulah kan. Rupa-rupanya celah-celah kuku ni, celah-celah telinga. Tak payah. Kenapa nak suruh celah-celah kuku ni? Kawasan yang boleh dicapai. Memang kalau kita ada Q-tech, apa nama jari yang ada color tu kan, macam mana nak buat Q-tech tu? Kalau kaum ibu kadang-kadang dia jumpa mayat tu ada warna, perempuan ada berwarna rambut, inai tak apa, ni yang warna yang tak boleh kena air ni. Apa nak buat? Ambil pelayar tu, patahkan kuku dia. Jangan buat macam tu. Jangan ya. Lalukan air saja. Lalukan air je. Tak boleh buat. Kalau rambut dia panjang, ada warna pula, merah, hijau, kuning, macam traffic light panjang. Kita nak basuh-basuh tak hilang-hilang kali hitam, apa color tu kan, masih ada warna. Jangan sekali kita botakkan je. Botak ialah senang. Jangan. Lalukan air saja. Lalukan air. Tatu kat badan dia ni, tatu yang dia dah letakkan toreh tangan dia buat tatu. Macam mana nak buat? Jangan kita ambil pisau sagat tu kita siatkan kulit dia. Jangan. Lalukan air. Kecuali tatu yang kita beli chewing gum percuma 20 sen kan. Itu tak apalah kita buang kan. Ada lagi ke chewing gum tu kan? Kita tapal tu kan. Tu tak apa kita buang. Tapi yang melekat pada badan mayat, jangan kita usik, jangan kita cederakan mayat. Buat macam biasa. Habis sah tak mandi mayat? Sah, insya-Allah. Itulah yang boleh kita buat. Perlu tayamum tak? Tak perlu. Kadang-kadang orang kata lepas mandi kita kena tayamumkan mayat pula. Tak payah tayamum. Sebab apa? Dua-dua ni kaedah sucikan mayat. Kenapa kita tak boleh mandikan mayat? Boleh mandi mayat, tak ada masalah. Lepas tu kenapa nak tayamum? Kalau tak boleh langsung kena air, baru tayamum. Ini hanya sebahagian kecil yang tak boleh kena air, maka tak perlu tayamum tuan-tuan. Bukan kita yang sengaja, tapi kerana keadaan mayat yang menyukarkan kita untuk bersihkan badan dia. Kena faham kat situ. Buat sekadar yang mampu sahaja. Mandi mayat 20 minit paling lama. Kafan 20 minit, 40 minit je. Tak payah lama-lama. Setengah jam lagi bagus. Okey, baik. Kemudian apa nama ni? Kalau mulut dia terbuka, sumatkan kapas kat mulut dia. Sumat kapas, cuba tutup. Untuk mengelakkan bau, mengelakkan cair keluar. Ambil selai kain panjang, ikat bawah dagu dia ni, naik ke atas.
supaya mulut dia tertutup. Tu sunnah, sunnah. Ikatan ni nama dia ikatan pocong. Kita dengar hantu pocong, asal pocong tu ialah ikatan pocong kat kepala. Tu dalam gambar tu ada kan, ikatan pocong. Dapat orang kita panggil hantu pocong, bukit pocong, Firdaus pocong, bandar pocong, semua nak pocong kan. Jadi itulah kaedahnya ya, sunnah. Baik, kemudian tukar pakaian jenazah dengan pakaian yang bersih dan mudah ditanggal. Buka baju dia baru meninggal, buka baju dia seluar dia. Sebab waktu tu mayat masih lemah lembut. Lembut, senang nak keluarkan lagi baju dia. Kalau dah 4 jam, mayat dah mula keras. Bila dia mengeras, darah dah beku, kita nak angkat tangan dia pun susah. Jadi macam mana nak buka baju dia? Susah. Terpaksa gunting pula. Sayanglah kenangan kita baju tu. Arwah pakai baju tu yang terakhir, tapi tak boleh pula simpan sebab dah koyak. Jadi waktu dia baru meninggal, bukakan awal-awal, balutlah jenazah atau tutup badan jenazah dengan kain yang tebal sikit, kain batik, buatlah 2-3 helai. Asalkan aurat dia tak nampak, bentuk dia tak nampak, selesai. Kalau jenazah perempuan lagilah, tutup termasuklah rambut dia. Ni kadang-kadang bila kita selak bahagian muka tu, nampak rambut mengerbang macam tu. Dah kenapa tak pakaikan tudung kat arwah ni? Tak apalah ustaz, arwah ni free hair kan. Menjawab kan. Dia free hair tu masalah dia. Bila dia mati, tanggungjawab kita. Ya, kena tutup, pakaikan tudung, dia pakaikan, ya. Dan satu lagi yang selalu orang tertinggal ialah belakang badan mayat. Bila angkat jenazah, belakang badan dia tak jaga. Nampak pinggang, nampak punggung dia. Ya, macam mana nampak tu? Kerana orang keliling yang bawah ni nampak. Dia tengok, oh besar tak lalat dia. Nampak. Balut betul-betul sebelum nak angkat ke bilik mandi ke kafan ke, kena jaga betul-betul. Jangan nampakkan aurat dia. Kita yang menanggung dosa, ya. Nak kalau yang jenazah tu perempuan, yang angkat ni pula orang luar, bukan mahram dia. Tak boleh. Tak boleh angkat terus badan dia. Kena pegang kain. Ni dia sentuh badan dia, suji rasa badan dia, tak boleh. Ni kena jaga. Bab ni kadang-kadang orang tak perhatikan baik-baik. Waktu praktikal kita akan tunjuk macam mana cara nak angkat jenazah guna kain. Ya. Baik. Kemudian letakkan kedua-dua tangannya seperti qiyam dalam solat. Qiyam macam ni. Ikatkan tangan dia. Pertama. Kedua, rapatkan kaki dia, ikat bahagian lutut dia. Ketiga, rapatkan kedua tapak kaki dia ni, ikat kedua ibu jari kaki dia. 3 ikatan, tangan, lutut, 2 ibu jari kaki, supaya dia tetap tegak dan lurus. Waktu bila nak buat ni? Sebelum dimandi dan dikafankan. Waktu dia baru meninggal. Jangan dah lama meninggal baru nak buat, dia dah keras. Pengalaman saya, satu kes orang tua umur 90. Tua dah meninggal, malam dia meninggal. Pagi pukul 8 baru saya dipanggil untuk uruskan jenazah. Kita bawa jenazah ke surau nak mandikan. Bila buka je baju dia tu, bila buka kain yang tutup badan dia tu, nampak dia pakai baju lagi. Baju Melayu pakai kain. Saya kata ke anak dia bila meninggal, malam tadi pukul 10, kenapa tak tukarkan baju arwah ni? Oh, kami tak tahu ustaz. Pampers arwah pun dia tak buang lagi. Oh, kenapalah anak-anak dia ni? 4 orang anak dia lelaki. Kalau ayah dah 90, anak dah umur 50-60 dah. Patutnya dia tahu benda, tapi tak tahu. Tak apalah, mungkin masalah orang kita tak tahu. Jadi saya pun nak buka, tak boleh. Saya kata minta izin ya, saya gunting baju ni. Guntinglah ustaz. Okey, kita gunting baju Melayu ayah dia tu. Buanglah. Kemudian waktu nak mandikan jenazah tu, saya pegang tangan dia, dia dah krem, keras. Kita cuba nak qiyamkan, tak boleh. Habis macam mana nak buat ni? Saya kata ke anak dia, bang, waktu kafan nanti tangan dia macam ni ya, lurus. Saya tak boleh nak qiyam. Lepas tu anak dia kata, okeylah ustaz, buatlah apa yang terbaik. Tapi salah seorang anak dia tu tak setuju. Mana boleh, saya nak ayah saya qiyam macam ni. Saya kata tak boleh bang, bukan saya sengaja. Tak apa, saya guna minyak. Saya belajar kursus, ustaz tu kata nak lembutkan sendi-sendi anggota badan mayat, guna minyak urut. Kenapa bang tak buat semalam? Saya lupa ustaz. Kadang dah belajar dah tapi blank kan. Itu biasalah. Tapi saya kata keadaan sekarang ni tak sempat dah. Tak apa, cuba kata dia. Dia pun urut. Saya nampak memang tak boleh dah.
Bang, saya takut patah nanti. InsyaAllah. Buat tap, terdengar bunyi patah. Longgar tangan bapak dia. Macam ni kan. Semua tergabang. Masalahnya semua pandang saya. Apa salah aku pula kan? Kau yang buat. Mak tu dah kecoh dah kan. Patah ke tu kan. Saya tengok muka masing-masing merah padam. Muka yang buat terpucat, lagi pucat daripada bapak dia. Menggeletak tangan dia. Ya Allah, apa benda ni kan. Waktu tu dah cakap dah jangan buat, kau degil. Abang dia tanya saya pula, Ustaz patah ke tu? Dah soalan kebat pula bagi aku kan. Dia bagi pula soalan kau bukan kan. Dia apa pula, tanyalah adik dia kan. Lepas tu saya pandang macam mana nak jawab ni kan. Segala hukum fatwa dah keluar dah, mana nak jawab ni kan. Tak boleh, susah soalan ni kan. Ustaz patah ke tu? Saya tarik nafas, saya pun bawa pegang tangan arwah ni. Bang, sabar ya bang. Ni tak patah ni, insya-Allah tak patah. Habis bunyi apa tadi tu? Alah biasalah bang, kadang-kadang kita lenguh otot, prap patah. Bunyi otot. Dah kita mandikan je, tak payah luruskan tangan dia dah. Saya cuba nak kawal situasi tuan-tuan. Rupanya abang dia tak puas hati. Dia pandang adik dia, nasib baik tak patah. Kalau patah aku patahkan tangan kau. Garang abang dia tuan-tuan. Dalam hati kecil saya berkata, nasib baik aku tipu, memang patah pun. Sampai ke hari ni dia tak tahu cerita sebenar kan. Tapi kalau dia tahu, saya tahulah nak cari kat mana punca dia. Jadi tuan-tuan, ini cerita betul Apa saja keadaan mayat, jangan kita paksa dia. Ada mayat yang memang tak boleh kiam, kita buatlah setakat macam ni pun boleh. Macam ni je boleh, tak ada masalah, ikut kemampuan dia. Ada mayat yang saya jumpa dia macam ni, tak boleh buat turun tangan dia. Landing time. Tak EPL ke apa dia tengok malam tadi kan. Apa dah? Semalam Arsenal tak boleh bawa turun. Macam mana ni Ustaz? Cubalah. Tak boleh Ustaz, kata kawan dia. Sekali kita mandikan macam ni, kafankan pun macam ni, tak ada masalah lah. Tapi time nak kafan tu lah datang makcik masuk. Apa kau dah kombang bonang kepala budak ni? Sudah, jogo pula kan. Diam makcik. Astagfirullahaladzim. Tu bukan tangan, tu kan kepala dia, tangan dia. Astagfirullah, mulut jahat. Sebab tu tuan-tuan saya nasihatkan, kalau kita tengok jenazah nampak pelik-pelik, jangan tegur. Ini kita mulut senang nak menegur. Kaki tu kenapa bengkok benar tu? Itu adalah masalah dia. Tak ada orang sengaja je. Kita nak buat kaki dia macam ni tak ada. Kita nak buat kepala dia singkat macam ni tak ada. Mesti adalah sebab-sebab dia. Kita mudah sangat nak menegur. Sebab tu kalau nampak yang lain daripada lain, diam sajalah. Tak payah tegur ke apa kan. Tuan-tuan baru ni tahun lepas kot, ada saya punya tim Terengganu, SPJM Terengganu. Kita SPJM ni seluruh negara ada. Di Terengganu ada satu kes yang rare. Dia kata saya pun tak pernah ikut kes macam tu. Saya kata kes apa? Dia tunjuk gambar satu bongkah dalam kain. Apa tu? Dia buka, rupanya mayat dalam keadaan bersila macam tuan-tuan ni. Bersila. Dah kenapa tak baringkan mayat tu? Tak boleh Ustaz, kita baringkan dia keras bersila macam tu. Mungkin yang ngiring bersila macam tu. Tak bawa pergi hospital. Polis kata dah keluar permit dah, boleh urus dah. Tak boleh langsung ke ikhtiar? Tak boleh. Habis cara nak buat? Mandikan je lah macam tu. Dia mandikan dalam keadaan duduk mayat tu. Kafan pun dalam keadaan duduk. Okey lagi lah. Time solat nak dudukkan dia. Bayangkan tuan-tuan, Allahu Akbar. Kini keluh lidah kita kan. Tapi itu yang berlaku Tuan-tuan yang akan berurusan dengan jenazah sebenar dekat luar nanti akan jumpa banyak kejadian-kejadian pelik. Bukan kejadian pelik macam mastika, tak. Kejadian pelik tu dari segi bentuk jenazah. Ada yang dalam keadaan busuk, ada yang keadaan reput, ada keadaan berulat, ada keadaan kembung, ada yang keadaan berair. Apa perlu kita buat? Pertamanya tips kita ialah, kalau ada mayat yang busuk, mayat badan kita ni, bau badan kita ni lagi busuk daripada bau bangkai. Itu hakikat yang kita boleh terima. Sebab kalau kucing mati tepi jalan, kita tengok, kesiannya bangkai kucing, bau busuk, bau, kita boleh hadap lagi. Tapi kalau mayat manusia dekat tepi jalan, tak ada orang berani lalu, yang ulat dia apa semua, tak nak kan. Jadi apa yang perlu kita lakukan ketika jiran kita meninggal dunia tiba-tiba? Kenapa? Mayat dia berulat. Tak nak, aku takut. Kita boleh lari. Saya ada meeting petang ni, tak maulah lari. Tu jiran kita.
Tapi kalau tu keluarga kita macam mana? Mana warisnya? Tolong angkat mayat. Macam mana nak angkat ni kan? Tak tahan ni kan? Dia ada tips dia. Apa dia? Tuan-tuan, ini bukan maksudnya ada dalam mana-mana kitab. Ini tips orang tua-tua dulu. Saya pun amalkan. Apa dia? Jangan acah-acah masuk dalam rumah tu. Meninggal kat rumah, kita nak masuk rumah tu busuk. Jangan acah-acah masuk. Acah-acah masuk macam mana? Masuk kejap satu langkah, tak tahan, keluar balik. Masuk balik, tak tahan. Dia akan muntah, tuan-tuan. Masuk, udara kotor. Keluar, udara bersih. Keluar masuk jadi mual, muntah kan? Habis macam mana nak buat? Masuk dalam rumah tu, jangan keluar-keluar. Kalau boleh tutup pintu, kunci rapat-rapat, tap kunci. Tak nak bagi kita keluar. Kemudian buat apa? Hidu bau rumah tu. Menggeletar tangan, menggelegak otak, berair mata. Telan air sikit. InsyaAllah dia akan neutral. Bau tu akan sebati, kita boleh terima. Itu cara dia. Cuma jangan meludah. Tui. Tu 3 hari tak lalu makan. Jangan ya. Tapi kena ingat, saya suruh hidu bau rumah. Bau rumah, bukan bau mayat. Tu pandai nama dia kan. Jangan buat pasal saya tak pernah buat macam tu. Dan satu lagi pula, janganlah tanpa filter. Pakailah mask juga 3 lapis. Saya tak pernah lagi hidung tu buka. Tak ada tuan-tuan. Pakai jugalah mask. Letaklah minyak cekapak sikit sebagai filter kita. Jadi itu kaedah dia ya. Barulah kita boleh angkat jenazah. Mayat yang reput ni, kalau 2 hari badan dia akan mula membekak. Kulit pertama, kita ada 3 lapisan kulit. Kulit pertama ni dia akan luruh. Dia akan keluar kulit kita yang warna putih. Siapa yang nak cepat putih, buang kulit pertama ni kan. Putihlah kita kan, tapi licin kulit tu. Kulit licin Jadi kulit yang licin ini, kita kalau pegang, dia akan tangan kita licin. Jadi angkat guna kain, pegang guna kain. Satu lagi pula, kalau kita terus tangan kita pegang tanpa lapik, tangan ni akan berbau. Seminggu tuan-tuan tak makan nanti. Susah nak masuk. Sabun ke apa ke tak hilang. Guna tanah, gosok-gosok, bau hilang. Ya? Kalau ke air, mayat ni keluar air mala nama dia. Air mala ni, minyak-minyak mayat ni, kalau kena pada baju kita, baik buang je baju tu. Janganlah basuh dalam mesin basuh, campur dengan baju-baju lain. Berjangkit bau tu nanti. Kena ingat ya. Habis, nak angkat macam mana? Letakkan kain, tebal sikit. Mayat tadi tu, kita pegang guna kain, atau kita pakai glove, pegang kain, ngiringkan dia. Masa tu ulat-ulat pun jatuh. Geruk kan. Jangan kita geli. Ulat. Jangan. Tahan je lah kejap kan. Masukkan kain bawah mayat tu, baringkan dia balik. Kemudian kita tarik pula sebelah sini, orang sebelah sana tarik kain tu keluar. Pegang kain. Nak angkat mayat, guna kain. Jangan pegang dia. Sebab bila kita pegang terus, dia akan licin, dia akan tertarik kulit yang tadi. Macam glove. Nampak kulit yang ketiga pula. Yang ni yang kalau kita pegang, dia bentuk bekas. Pegang sikit je, nampak jari kita situ. Itu mayat. Ya. Jadi kita pegang guna kain, angkat, bawalah ke tempat mandi ke, bawalah ke tempat mana-mana yang kita nak bawa. Jadi guna kain, itu lebih mudah ya. Itu tips kalau mayat reput. Jangan kita takut-takut. Dalam fikiran kita letakkan bahawa mayat ni tak pernah pun minta macam ni. Ada tak dalam dewan ni, besok kalau aku mati, aku nak mayat aku mereput sendiri? Tak ada. Tak ada siapa minta macam tu. Tapi tak ada siapa yang tahu hujung pangkal nasib kita. Maka kita pun berhajat, mudah-mudahan kalau aku mati nanti, orang mudah urusan jenazah kita kan, bukannya dalam keadaan macam itu. Itulah yang boleh kita buat ya. Wallahu alam. Itu selesai bab itu. Dan yang terakhir kita nak simpan kejap sebelum kita rehat. Letakkan sesuatu benda yang sederhana berat di atas perut jenazah. Biasa orang letak apa? Gunting kan. Kenapa orang letak gunting? Amalan ni saya perhatikan daripada Perlis sampai ke Sabah kan. Memang orang letak gunting. Saya kursus dekat Indonesia pun letak gunting juga mayat tu. Kat Singapura pun letak gunting juga. Kenapa ni? Apa amalan ni? Mesti kurafat orang dulu-dulu ni. Kita fikir macam tu. Sebenarnya bukan kurafat tuan-tuan. Tujuannya ialah untuk mengelakkan perut kembung. Tak semestinya gunting.
Kalau kita letakkan telefon pun boleh, nak letakkan remote aircon pun boleh, nak letakkan air mineral ni pun boleh, yang logik. Tapi janganlah letak projektor LCD kat atas perut dia, yang tak logik pula. Tujuannya untuk mengelakkan perut kembung, jadi kita tahan dengan benda yang sederhana berat. Tapi kenapa mesti gunting? Ada juga orang persoalkan asal usul gunting ni. Tujuan orang tua-tua dulu letakkan gunting atas perut mayat selain daripada untuk mengelakkan perut kembung, untuk memudahkan tukang mandi mayat. Dek, kat rumah ni ada gunting tak? Ada kat perut mak tu, senang dia capai. Itu sahaja tuan-tuan, tak ada maksud lain. Jauh sangat kita berfikir kan. Ya. Jadi tu kaedah dia. Dan yang terakhir, gunakan wangi-wangian. Dia tahu Haji? Quran. Tu pun salah satu juga. Orang letak Quran, surah Yasin atas perut mayat, maka ini perbuatan yang tidak dibenarkan. Kerana itu adalah kalam suci. Tak boleh kita letak sebarangan bukan pada tempatnya. Janganlah letak kitab Quran, Yasin, tak elok. Kadang letak kat tepi kepala mayat Quran. Mungkin tujuan dia supaya orang datang ziarah senang nak baca, tak apa. Letak kat tepi kepala tak apa. Tapi letak kat atas perut mayat, ini tak dibenarkan. Ya, bukan tempat dia. Ya, kena betulkan. Baik. Kemudian wangian kita tutup bau badan mayat. Dulu orang bakar setangi, kemenyan, berasap-asap. Ini mesti nak bagi makan jin kan? Mesti arwah ni bersaka kan? Oh, jauh sangat fikir. Itu cara mereka nak tutup bau badan mayat, wangi-wangian. Mentang-mentanglah zaman sekarang ni tak payah bakar-bakar dah. Gantung kat dinding, 5 minit baulah MBPO kan. Tak payah bakar-bakar dah. Jadi jangan kita salahkan kaedah orang lama. Orang lama dia punya cara itu tak semuanya khurafat, tak semuanya syirik. Kadang-kadang itu kaedah mereka untuk mendidik masyarakat ketika itu. Misalan, kalau tuan-tuan biasa tahulah kan, kenapa kucing tak dibenarkan duduk dekat dengan mayat? Takut dia melangkah mayat tu. Kenapa? Takut apa? Takut mayat bangun. Tu cerita momok yang kita terpengaruh. Bangun dia, awak mengaji ke? Dia kata kan. Ini semua kita kata orang dulu cakap jangan letak kucing, kan kucing melintas kan. Lepas tu kita pun takut. Kenapa nak takut? Kalau betul lah mayat tu bangun kerana kucing tu melintas, tak apalah, biarlah kucing tu melintas. Ayah kita sakit, kemudian dia boleh bangun balik, seronoklah kita, abah hidup balik kan. Tak payah bagi doktor. Tapi ini sebenarnya bukan kerana logik akal. Hukum orang tua-tua letakkan kucing kat luar untuk mengelakkan najis. Kucing sifatnya ialah dia buang najis kat luar, dia erat kat luar, dekat kain tanah. Tangan dia ni mungkin terkena najis, kita dah siap mandi kafan mayat, takut mengotorkan kain kafan. Dan yang kedua, kucing jantan kadang-kadang dia ada sifat benda bau, benda baru dekat rumah dia, dia akan cium, dia akan tanda sikit je kan, kencing sikit bagi tanda tu kawasan dia. Kita bimbang mengotorkan kain kafan najis. Maka sebab itulah orang tua-tua dahulu suruh kucing-kucing ni semua letak kat luar, jangan bagi naik atas rumah. Tapi tuan rumah tak setuju. Mana boleh tok, ini kucing arwah, biarlah sekali. Dia marah. Kucing kan dah sebati dengan kita orang Melayu, biarlah ni kucing arwah, apa salah dia pula. Jadi dia nak elakkan najis, orang tak nak ikut, maka dia gunakan kaedah menakutkan. Kau kalau kucing ni melintas mayat, dia bangun, tahulah kau, ya ketuk, baru dia angkat kucing keluar kan. Tu cara orang lama tuan-tuan ya. Kalau kita kaji balik, sebenarnya ada sebab dia. Rama-rama masuk rumah, apa maksud dia? Kalau dululah kita dengar rama-rama masuk rumah ni, apa maksud dia? Ada orang nak datang, cepat buat apa? Kemah rumah kan. Kenapa kemah rumah? Sebab memang kita ni kemah rumah bila orang datang je. Dulu tak ada WhatsApp, maklum kau nak datang kejap lagi ni, jom kita kemah rumah. Okey, ada bukti. Jadi dia guna cara apa? Tengoklah binatang masuk rumah, datang pula ramai-ramai kan. Jadi asbab lah tu nak suruh anak dia kemah rumah. Itu cara mereka tuan-tuan ya, nak menyuruh bagi arahan. Belum lagi bab-bab lain tuan-tuan, kalau saya nak bukakan, ya Allah, ni belum lagi apa, nanti saya ceritakanlah kalau sempat. Kenapa orang meninggal dunia kena tutup cermin, muka, cermin dinding, cermin tingkap, TV kita tutup, semualah cermin kita tutup dengan kain kan. Apa sebab dia?
Nanti bagi suspense sikit. Kalau saya lupa, tuan-tuan ingatkan saya ya. Jadi insya-Allah kita rehat dulu. Nanti kita akan sambung balik. Ustaz boleh ya? Insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.